Saya akan menerangkan isu penceraian yang berlaku di Malaysia. Berdasarkan perincian kes yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, kira-kira 5 permohonan penceraian membabitkan pasangan Islam diterima Mahkamah Syariah seluruh negara dalam tempoh sejam. Sebanyak 66,440 permohonan penceraian membabitkan pasangan Islam difailkan di Mahkamah Syariah seluruh negara sejak Mac 2020 hingga Ogos yang lalu. Seterusnya, isu nafkah di Malaysia. Sepanjang tempoh PKP di Malaysia, aduan mengenai suami atau bekas suami tidak memberi nafkah kepada isteri atau bekas isteri telah berlaku peningkatan berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Ketua Pengarah dan Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia berkata, mereka menerima 5 aduan dalam masa 5 hari di bahagian sokongan keluarga BSK. Jabatan Kehakiman Syariah melalui laman sosial rasmi mereka di Facebook BSK atau email BSK Negeri. Ianya juga meningkat selepas jabatan itu membuat iklan mengenai aduan di Facebook rasmi BSK. Saya akan menerangkan apa itu nafkah. Nafkah dari segi bahasa adalah mengeluarkan belanja atau sara hidup kepada mereka yang wajib ke atas seseorang, sama ada isteri, anak-anak atau orang-orang yang di bawah tanggungannya. Perkahwinan atau akad menjadi sebab utama kenapa kewajipan nafkah itu ditanggung oleh si suami. Walaupun mereka belum tinggal bersama atau bersetubuh, akad yang telah dijalankan menyebabkan si suami hendaklah memberi nafkah kepada isteri yang telah dikahwininya. Ini jelas apabila dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 223 yang dinyatakan dalam slide ini, iaitu bermaksud dan para ibu yang menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun penuh bagi mereka yang menginginkan penyusuan secara sempurna, dan anak-anak wajib ke atas bapa untuk memberikan kepada mereka rezeki dan pakaian dengan cara yang terbaik. Saya akan menerangkan jenis nafkah. Hak nafkah yang wajib diberi kepada isteri dibahagi kepada dua, iaitu nafkah zahir dan juga nafkah batin. Nafkah zahir adalah suami bertanggungjawab memberi makan, pakaian dan tempat perlindungan kepada isterinya bersesuaian dengan kemampuannya. Manakala nafkah batin pula bukanlah satu konteks dan melakukan hubungan kelamin semata-mata, tetapi nafkah batin ini juga adalah dengan berkongsi masalah, mendengar luahan isteri, berbual dan bermesra serta mendidik ajaran agama kepada isteri. Dan seterusnya saya akan menerangkan mengenai kadar nafkah. Perbahasan sebelum ini telah dijelaskan bahawa satu kewajipan untuk suami mengeluarkan nafkah kepada isterinya dan memberi nafkah kepada isterinya sepanjang tempoh perkahwinan. Menurut Al-Qurtubi, suami hendaklah memberi nafkah kepada isteri dan anaknya yang kecil mengikut kadar kemampuannya. Walau bagaimanapun sekiranya berlaku perceraian antara mereka berdua, maka isteri masih berhak menerima 2 bentuk nafkah daripada suaminya, iaitu nafkah iddah dan juga hak terhadap muta'ah. Nusyuz dari sudut bahasa bermaksud derhaka. Ia berasal dari perkataan al-nas yang bermaksud tempat yang tinggi. Pada kebiasaannya, istilah nusyuz dipakai oleh sang isteri. Nusyuz bagi seorang suami kepada isterinya seperti yang dinyatakan di dalam fiqh al-Mahaji, suami yang menganiaya isterinya seperti tidak memberikan giliran bermalam, tidak memberi nafkah atau mengasarinya. Oleh itu, isteri hendaklah menasihati si suami. Dan sekiranya tidak berubah, maka hendaklah si isteri mengadu kepada hakim dan menuntut haknya. Nusyuz suami berlaku apabila mereka tidak menjalankan kewajipan kepada isteri, sama ada meninggalkan kewajipan yang bersifat zahir maupun kewajipan yang bersifat batin. Ia juga termasuk dengan persetubuhan isterinya dengan cara tidak baik dan menerah seperti biadab, sakit fizikal dan mental isteri, tidak melakukan hubungan seksual dalam masa yang tertentu. Suami nusyuz bermaksud keingkaran seorang suami kepada Allah Ta'ala kerana meninggalkan atau mengabaikan kewajipan kepada isteri. Pendapat ini berdasarkan surah An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan bahawa suami adalah imam atau pemimpin bagi isteri dalam rumah tangga. Nusyuz dari suami adalah bersifat keras ataupun kasar terhadap isterinya, tidak mahu bersetubuh dengannya dan tidak mahu memberikan hak yang sepatutnya. Selalunya nusyuz ini berlaku
kerana isteri terlalu meletakkan harapan yang tinggi kepada sesuatu yang tidak dapat diberikan daripada suaminya. Justru penyelesaian yang betul ialah isteri hendaklah mengurangkan dan memudahkan tuntutannya terhadap suaminya jika dia memang inginkan keharmonian dalam rumah tangga. Namun hakikatnya, nusyuz suami hari ini bukan berlaku kerana hal itu saja, tetapi disebabkan diri suami itu sendiri, kerana sifat dan sikap suami yang tidak bertanggungjawab serta terlibat dalam berjudi, minum arak, menipu dan sebagainya. Oleh itu, ketidakharmonian dalam diri boleh menyebabkan rumah tangga runtuh dalam perkahwinan. Hukum suami tidak memberikan nafkah. Wajib ke atas seorang suami memberikan nafkah kepada seorang isteri sama ada isteri berkemampuan ataupun sebaliknya. Isteri mempunyai hak untuk menuntut nafkah dari suami menurut peruntukan yang ada dalam Undang-Undang Keluarga Islam walaupun masih dalam ikatan perkahwinan. Jelas bahawa seorang suami wajib di sisi undang-undang memberikan nafkah kepada isterinya walaupun isterinya mempunyai pekerjaan yang lumayan dan bergaji besar. Si suami tetap perlu memberikan nafkah kepada isterinya. Jadi, hukum suami tidak memberikan nafkah dalam Islam adalah haram dan berdosa besar kerana menjadi kewajipan si suami sebagai ketua keluarga untuk memberi nafkah. Secara umumnya, suami wajib memberi nafkah kepada isterinya sepanjang tempoh perkahwinan. Ini suami wajib untuk menyediakan nafkah kepada isterinya seperti tempat tinggal, makan dan minum, pakaian dan lain-lain sebagaimana dalam tempoh perkahwinan sebelum ini. Hal ini memandangkan si isteri tersebut masih lagi dianggap berada di bawah tanggungan suaminya. Okey, yang kedua adalah hak mut'ah yang juga merupakan kewajipan suami ke atas isterinya selepas berlakunya penceraian. Mut'ah ini bermaksud harta yang perlu dibayar oleh suami kepada isterinya selepas berlaku perceraian. Okey, terdapat 3 keadaan isteri yang dicerai yang berhak untuk mendapat mut'ah. Yang pertama adalah apabila telah berlaku persetubuhan. Yang kedua apabila tidak berlaku persetubuhan tetapi masih kahwin, tidak disebut ketika akad. Dan yang ketiga apabila perceraian berpunca daripada suami sama ada telah berlaku persetubuhan ataupun tidak, namun dengan syarat mas kahwin tidak disebut ketika akad. Okey, selain daripada itu, si isteri juga boleh melakukan tuntutan dengan memanfaatkan saman dan penyataan tuntutan di mahkamah syariah dengan alasan yang jelas berdasarkan undang-undang dan hukum syarak. Contohnya, suami tidak memberikan nafkah zahir isteri selama lebih 6 bulan seperti mana yang dinyatakan pada Seksyen 52 Kurungan 1 Kurungan B Akta Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Oleh hal yang demikian, suami dan isteri mempunyai hak dan tanggungjawab bersama yang perlu ditunaikan. Hak bersama yang dimaksudkan di sini adalah hak dan tanggungjawab yang perlu digagas oleh kedua-dua pihak sama ada dari pihak suami ataupun isteri. Sehubungan daripada itu, kedua-dua pihak memainkan peranan penting bagi memastikan hak-hak tersebut dapat ditunaikan dengan cara yang terbaik. Antaranya adalah saling bergaul dengan pergaulan yang baik. Suami dan isteri wajib memberikan layanan serta pergaulan yang baik sesama mereka. Suami wajib memperelokkan perkataan serta pergaulan dengan isterinya sebagaimana mereka suka para isteri melakukan perkara yang sama kepada mereka. Justru dalam hal ini, peranan kedua-dua pihak sangat penting bagi menjamin keharmonian sesebuah institusi rumah tangga. Kedua adalah saling nasihat menasihati. Dalam institusi kekeluargaan, Islam memerintahkan agar setiap individu, khususnya bagi suami dan isteri, untuk saling menegur dan memperbetulkan kesilapan masing-masing. Memandangkan manusia tidak sunyi daripada melakukan kesilapan, maka peranan suami atau isteri adalah untuk memberikan teguran sekiranya pasangan mereka melakukan kesilapan. Biarpun begitu, teguran yang diberikan mestilah dalam rangka untuk mendalami perasaan hormat menghormati dan kasih sayang antara satu sama lain. Jadi, tidak wajarlah bagi seorang suami atau isteri menegur atau menggunakan perkataan atau tindakan yang kasar kepada pasangan mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.